Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh barakah, malam Jumaat, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah diberkati pertemuan dan majlis kita pada malam ini. Tuan-tuan, setelah beberapa bulan kita tak dapat untuk kuliah bersemuka, jadi alhamdulillah bermula dalam 2-3 minggu lepas maka telah dibenarkan untuk kuliah bersemuka. Dan tidak adalah harapan dan doa kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan kekhilafan kita, kerana di atas sebab-sebab itulah mungkin Allah menguji kita dengan wabak ini, dan dialah yang lebih mengetahui. Jadi kerana itu tuan-tuan, dengan kes yang mungkin kita nampak semakin menurun, kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus menghilangkan wabak ini daripada kita semua, daripada muka bumi ini, dan dapatlah kita menjalani semula kehidupan kita dengan cara yang lebih baik, insya-Allah, amin. Walaupun mungkin kita dah terpaksa mengikut beberapa SOP yang telah ditetapkan, termasuklah memakai pelitup muka, jarak, dan juga masuk ke mana-mana tempat kena scan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan perkara itu dapat kita terima sebagai satu norma yang baharu, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, kita dalam perbahasan awal tafsir surah As-Sajdah, yang mana kita telah selesai dalam kuliah-kuliah sebelum ini tafsir surah Al-Mulk. Jadi saya kira kita menyambung lagi pengajian kita berdasarkan tafsir surah As-Sajdah. Saya pun lupa dah di mana ayat yang kita berhenti dulu, tapi paling kurang tuan-tuan kita boleh tengoklah ayat-ayat awal ini, sebab saya ingat masih lagi di peringkat awal. Dan apa yang boleh kita flashback balik adalah ayat yang pertama itu Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim.
yang diertikan sebagai 3 huruf alif lam mim, yang tidaklah diketahui maksud yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Walaupun di sana ada pandangan daripada kalangan ulama bahawasanya tidak boleh kita tinggalkan ayat-ayat Al-Quran itu, termasuklah huruf-huruf muqatta'ah tadi, begitu saja tanpa dihuraikan makna yang sebenar. Jadi ada pandangan pula mengatakan alif itu ada maksudnya merujuk kepada Allah, lam itu kepada Jibril, dan mim itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan takwilan ataupun tafsiran ataupun ijtihad daripada setengah para ulama tafsir, antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhu sendiri. Jadi apa yang penting tuan-tuan, bahawasanya kita mengambil panduan alif lam mim itu hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui maksud yang sebenar. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman, tanzilul kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak padanya, datangnya dari Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi Al-Quran ini sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita dengar berita 2 hari lepas tuan-tuan, maksudnya hari Selasa Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendapat berita seorang qari, seorang yang kita katakan pakar ataupun mahir dalam bidang Al-Quran, telah meninggalkan kita, iaitulah almarhum Ustaz Wan Ainuddin Hilmi, pada usia yang lazimnya bagi kita masih muda, 39 tahun. Jadi almarhum ini merupakan bekas Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa tahun 2016 tuan-tuan. Jadi bagi kita, bila seorang demi seorang, sama ada di kalangan orang yang berilmu, orang yang pakar dalam bidang Al-Quran, kita kena rasa sedih. Kerana apa? Mereka pergi ini meninggalkan kita dengan ilmu yang ada pada mereka sekali. Mereka tidak tinggalkan kita begitu sahaja. Maknanya mereka pergi itu bersama dengan ilmu yang ada. Jadi kerana itu saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, selagi ada kesempatan dan baki umur yang Allah pinjamkan ini tuan-tuan, maka ambillah peluang. Kalau kita rasa masih banyak lagi ilmu yang kita kurang, dampingilah orang-orang yang berilmu. Kalau kita rasa kita masih banyak lagi perlukan tunjuk ajar macam mana nak memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, dan juga falsafah kehidupan kita, maka berdampinglah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita anggap boleh memberikan panduan kepada kita. Jadi sebab itu bagi saya tuan-tuan, ini kehilangan yang besar, dan kita faham orang yang alim dalam bidang Al-Quran ini dianggap sebagai antara yang terbaik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sadaqa Rasul. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan pula kepada yang lain. Jadi kalau tuan-tuan biasa tengok Facebook almarhum Ustaz Wan Ainuddin ni, dia ada satu program dia buat, mari mengaji bersama Uswah, MMBU. Uswah tu singkatanlah Ustaz Wan Ainuddin Hilmi. Dan bila saya perhatikan tarikh dia mati itu, dia meninggal itu pada 12 Rabiul Awal, Selasa lepas. 5 hari sebelum itu adalah kelas dia yang terakhir.
Dan bila kita perhatikan, ayat yang dia baca tu tuan-tuan adalah ayat daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 125 hingga ayat 131. Kalau boleh kita tengok sikit tuan-tuan, apa dia punya lebih kurang lah maksud ayat 125 hingga 131. Saya mungkin tak petik semua, tapi yang saya nak sebutkan beberapa ayat lah. Antaranya ayat 125 itu Allah menyatakan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang bermaksud, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, yakni membuka hatinya untuk menerima Islam. Jadi berapa ramai kita dengar kawan-kawan kita yang mu'allaf, mereka mencari agama yang benar, mereka mencari suatu agama yang boleh menjamin kesejahteraan mereka dunia dan akhirat, maka bila dilapangkan dada dan hati mereka untuk menerima Islam, maka tidak ada lagi keraguan dan mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Ini semua disebabkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikian Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi bagi orang yang Allah kehendaki untuk dia terus berada dalam kesesatan, bayangannya dijadikan dadanya seolah-olah berada dalam keadaan sesak dan sempit. Ibarat orang yang mendaki ataupun seolah-olah dia sedang naik ke langit. Tuan-tuan, bila dibuat kajian saintifik, bila kita pergi ke tempat yang semakin tinggi, oksigennya makin kurang. Bermaksud kita makin sukar untuk bernafas. Jadi itu dibayangkan sebagai dada yang semakin sesak dan sempit. Itulah bayangan bagi orang yang ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ia menjadi orang yang disesatkan dalam kehidupan, wal-iyazubillah. Dan ayat 127 adalah ayat yang menarik, kerana bila Ustaz Wan Ainuddin membaca ayat ini, kita akan faham, mudah-mudahan itulah tempat tuju kita selepas kematian kita, insya-Allah. Allah menyatakan apa? Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Bagi mereka lah syurga Darussalam, yakni tempat tinggal yang aman sejahtera. Hari ni tuan-tuan kita duduk di merata tempat. Tuan-tuan di Batu Tiga, Shah Alam. Saya pun kadang-kadang tak tentu juga. Kadang di Kampung Seri Aman di Puchong, kadang-kadang di rumah sendiri di Bandar Sarjana Putra. Kalau semalam ni kita faham, bila hujan tak berhenti lebat 2-3 jam, banjir kilat. Di Melaka tuan-tuan, di beberapa tempat yang jarang nak banjir, antaranya air keruh, banjir. Sampai takdirnya ada seorang anggota bomba meninggal dunia kerana dalam proses menyelamatkan orang lain, dia pula tak berapa nak mungkin sihat dan sebagainya, dia pula lemas dan akhirnya disahkan meninggal dunia. Jadi saya nak mengatakan, kehidupan di dunia ini tuan-tuan begitulah. Kadang-kadang tempat diam kita, rumah kita yang tak pernah banjir, 30 tahun kita duduk, tiba-tiba Allah takdirkan banjir, habis barang-barang. Sahabat saya Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang ada rumah bagi penghuni HIV di kampung tengah Puchong itu, tenggelam tuan-tuan.
banyak ubat-ubatan yang tak dapat diselamatkan. Sebab satu ubat untuk rawatan HIV ni telan belanja lebih kurang satu biji boleh sampai RM500, tuan-tuan. Nak cerita betapa mahalnya bila sampai kepada satu stage rawatan itu, kosnya sangat tinggi. Jadi saya nak mengatakan, bila Allah sebut dalam Al-Quran ayat 127 surah Al-An'am ini, bagi mereka lah, maknanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk kepada Allah, tempat mereka adalah syurga Darussalam, tempat tinggal yang aman sejahtera. Tak fikir dah nak banjir, tak fikir dah nak dapatkan makanan kalau kita keputusan bekalan makanan, tak fikir dah kita nak dengki dengan orang kalau orang renovate rumah sampai mengganggu kita misalnya. Sebab kita akan duduk dalam satu tempat namanya syurga Darussalam yang penuh dengan keamanan dan kesejahteraan, insya-Allah. Amin. Di sisi Tuhan mereka, dan dialah penolong mereka disebabkan amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan. Jadi tuan-tuan, kita ni ialah tidak mengatakan kita dah banyak amal, tapi sekurang-kurangnya teruskan berdoa, ya Allah, terimalah amalanku, walaupun mungkin amalku ni tak banyak mana, tapi selagi mana ia ditunjangi dengan niat yang ikhlas untuk mencari redha Allah semata-mata, mudah-mudahan amal yang kecil pada pandangan kita nilainya tinggi pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Macam sekarang orang payah, orang banyak dibuang kerja, mungkin sekarang baru nak itu balik, tuan-tuan, baru nak bangkit balik. Kita tunggu bajet minggu depan akan dibentang 29 Oktober. Maknanya walaupun dalam keadaan kita nak bangkit balik, sebab ramai orang yang terkesan dengan COVID-19 ini, ada yang nak bunuh diri, ada yang dibuang kerja begitu saja, ada yang terpaksa dicutikan tanpa gaji hampir setahun dua. Jadi mudah-mudahan dengan wabak ini makin berkurang, kita berdoa dapat naik baliklah kita semua dalam kehidupan ini dengan kehidupan yang lebih stabil, insya-Allah. Maknanya yang saya nak kata, tuan-tuan, inilah hakikat kehidupan kita. Kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran dan ujian, khususnya di akhir zaman ini. Baik. Kemudian Allah sebut pada ayat yang ketiga, am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Dakwaan mereka itu tidak benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar daripada Tuhanmu, ya Muhammad, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi peringatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh hidayah petunjuk. Tuan-tuan, kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah pilih kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama berkongsi, dengan rahmat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita kenal Allah. Nabi ajar kita bagaimana beribadah kepada Allah. Nabi ajar kita untuk macam mana dalam kehidupan ni kita nak pilih jalan yang mana. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Dan Nabi ingatkan kita, buatlah perkara-perkara yang disukai oleh Allah dan aku, kata Nabi, dan tinggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka dan yang aku tak suka. Jadi sebab itulah bila kita lihat Nabi SAW lahir ke dunia, tuan-tuan, membawa bersama dengan baginda itu rahmat
kepada seluruh alam. Jadi kita pun dapatlah tempias juga, mudah-mudahan. Walaupun kita rasa kita ni tak adalah mungkin umat yang terbaik di kalangan umat Nabi, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita jadi yang terbaik insya-Allah. Cuba usaha. Antaranya amalan yang kita rasa paling mudah tetapi besar kesan dalam kehidupan, iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin dah sebut kepada tuan-tuan dalam beberapa kuliah sebelum ini. Ada seorang tuan guru ataupun ustaz, bila dia jumpa dengan saya, dia kata, "Syekh, ana kasih kepada enta, ana nak beri pesanan kepada enta. Tolong jangan tinggalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sekali pada setiap hari." Tuan-tuan, pesanan tu nampak macam simple, macam tak ada apa. Sebab tu ulama kata jangan pandang rendah kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berapa banyak masa yang aku kena peruntukkan untuk selawat ke atas kamu? Adakah 1/2 daripada sehari kehidupan aku itu?" Lalu kata Nabi, "Kalau lebih banyak, itu lebih baik." Dia tanya lagi, "Apakah 3/4?" Nabi jawab, "Kalau lebih banyak, maka itu lebih baik." Maka akhirnya sahabat ni pun kata, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan peruntukkan daripada seluruh kehidupan aku itu, sama ada setiap hari ataupun seluruh kehidupan itu, dengan sentiasa berselawat ke atas kamu ya Rasulullah." Maka Nabi pun kata, "Engkau telah memperoleh kebaikan." Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kata walaupun selawat yang paling ringan, paling kurang kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun selawat yang afdal itu dipanggil sebagai selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir ketika solat. Jadi kerana itulah saya katakan tuan-tuan, amalan selawat ini sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dah biasa amal, dia akan mudah. Tahu-tahu je mungkin dah 1000 kali setiap hari. Boleh jadi 5000 kali setiap hari. Kadang-kadang orang tanya, "Macam mana Ustaz nak capai sampai 5000 sampai 1000? Saya sibuk Ustaz hari-hari." Tuan-tuan, kalau kita cari alasan, memang kita takkan cukup. Tapi kalau kita peruntukkan dan memang kita utamakan contoh untuk zikir dalam kehidupan kita, misal katalah kita bangun daripada tidur, awal pagi esok ni tuan-tuan, apa ungkapan yang paling awal kita nak kata? Boleh jadi kita kata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah hidupkan aku lagi." Kemudian kita ambil wuduk ataupun mandi, kemudian kita bergerak ke surau dan masjid. Dalam perjalanan itu saja tuan-tuan, kita dah boleh mula untuk selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu antara doa yang diajar kepada kita, Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikri. Ya Allah, aku mohon daripada Engkau lidah yang basah yang sentiasa menyebut-nyebut namamu. Ini doa kita tuan-tuan. Suatu kalau orang yang sentiasa peruntukkan masa, dia utamakan zikir, selawat dalam kehidupan, maka insya-Allah dia akan terhindar daripada nak cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Kita dengar sehari dua ni tuan-tuan, viral satu video di kalangan artis-artis ni bicara tentang watak-watak yang pernah dilakonkan dalam filem ataupun drama. Jadi mereka salinglah bertanya dan cerita pengalaman antara satu sama lain. Jadi yang seorang ni kata, "Saya ni paling best bila lakonkan watak progol."
Dan waktu itu saya nak buat babak itu dengan seorang artis wanita, disebut pula nama. Artis ni pula sekarang dah berkahwin, tuan-tuan. Diceritakan pula macam mana ketika itu babak itu yang seharusnya dilakonkan. Jadi saya kira, tuan-tuan, lelaki yang budiman, lelaki yang gentleman, dia takkan cerita perkara-perkara yang mendatangkan aib dan mencemarkan maruah wanita. Suatu bila Allah kata dalam Al-Quran, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin kepada wanita. Dia banyak aspek bila kata pemimpin ni. Lelaki kena jadi pelindung kepada wanita, bukan yang ambil kesempatan. Seminggu dua ni kita banyak dengar cerita, orang lelaki umur 24 ambil kesempatan dekat budak baru umur 18-17 tahun. Ada seorang tok bomoh pula umur dah 65, tuan-tuan. Konon nak berubat lah, tapi ambil kesempatan cabul pesakit dia, yang kebetulan pula isi orang, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi saya nak mengatakan bahawasanya bila kata lelaki yang budiman ni, bila kata lelaki pelindung pada wanita ini, maka itu fungsi utama seorang lelaki, bukannya ambil kesempatan semata-mata untuk kepuasan diri. Wal-iyazubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW hadir untuk memberikan peringatan kepada kita, sebab ada tempoh masa yang lama sesudah Nabi Isa AS diangkat ke langit, dengan kedatangan Nabi SAW, dia ada vacuum, ada gap yang agak panjang, 600 tahun. Jadi walaupun pada asalnya umat itu mungkin dia telah berpegang kepada ajaran yang asal, yang sahih daripada kitab Taurat ataupun Injil sebelum itu, tetapi oleh kerana dalam tempoh yang panjang itu akan berlaku penyelewengan. Tambahan lagi, golongan-golongan daripada pendeta dan rahib Yahudi dan Nasrani ini, mereka mengubah isi kandungan Taurat dan Injil untuk kepentingan diri mereka. Jadi akhirnya bila datang Nabi SAW bersama baginda Al-Quran, maka meluruskan balik kehidupan umat supaya mengikuti yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Dan Nabi memberikan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan memberikan peringatan dan ancaman kepada mereka yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sehari dua ni kita dengar berita ada seorang usahawan kosmetik itu yang ialah dia banyak kes kat Malaysia, tahu-tahunya dah lagi kat Thailand. Bila lagi kat Thailand, pihak berkuasa pun pening macam mana dia boleh sampai ke sana. Rupanya licik betul dia. Dan tahu dalam sehari pula, sehari dua ni dah sampai ke Australia, tuan-tuan. Jadi pada pandangan kita, mungkin kita kata, oh di dunia hebat kamu, sebab kamu boleh lepas daripada pihak berkuasa misalnya. Tapi sampai masa nanti, tuan-tuan, bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu nak lagi kok mana pun tak dapat lagi. Jadi apa yang boleh kita usahakan ketika ini, sama-samalah kita berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada dia. Sebab dia dah kata apa, tuan-tuan, talak 3 dah dengan Malaysia, dia takkan balik dah Malaysia. Dan ahli keluarga lah yang menanggung, adik-beradiknya, ibu dan ayahnya. Jadi sebab tu saya katakan, tuan-tuan, perkara ini merupakan ingatan kepada kita bersama. Walaupun dari satu sudut kita rasa hebat dia sebab boleh lepas daripada banyak pihak, tapi akhirnya nanti bila sampai masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi jalan keluar ataupun jalan untuk kita lari, kerana kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan. Baik, seterusnya pada ayat yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Allah lah yang menciptakan semua, yakni langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil pengajaran? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini menunjukkan bahawasanya Allah lah yang menciptakan setiap sesuatu. Allah jadikan langit dan segala apa yang ada padanya di langit itu. Betapa banyaknya bintang yang terletak di antara langit dan bumi yang tidak diketahui oleh akal manusia jumlahnya. Tuan-tuan bayang, hebat mana pun manusia pada hari ini, ada gelaran profesor ke, PhD ke, profesor kehormat ke dan sebagainya, dia pun tidak tahu exactly berapa bilangan jumlah bintang yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang belum diteroka, tuan-tuan. Sebab itu, siapa kita yang nak dabik dada, kita tahu semua benda. Sebagai contoh, bila Allah kata alam tara anna wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Surah Luqman. Allah kata, kalaulah dijadikan seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini sebagai tinta ataupun sebagai, kita kata, pena, dan dijadikan lautan itu sebagai dakwatnya, dan setelah habis satu lautan ditambah 7 lagi lautan, ma nafidat kalimatullah, nescaya masih belum habis untuk ditulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bagaimana dirinya, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha kuat, lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu pun sikit sangat nak banding dengan ilmu Allah. Ibaratnya dibayangkan oleh para ulama, kalau kita celup satu jari dekat lautan, apa yang tinggal titis-titis air di jari kita, itulah sedikit ilmu yang Allah bagi pada kita. Baki ilmu tu yang tinggal daripada lautan yang luas itu. Allahu Akbar. Itulah bandingan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu saya katakan, tuan-tuan, tak ada ruang pun, tak patut pun untuk kita jadi sombong hanya kerana dengan apa yang kita tahu, yang sedikit ini. Jadi bila kita banyak lagi tak tahu, sepatutnya kita jadi lagi banyak orang yang kita bertanya dan mengkaji. Bukan kita jadi ibarat orang yang bodoh sombong, yang bodohnya tak dapat diikut, sombongnya tak boleh diajar. Ini perkara yang sama-sama kita ambil perhatian. Kemudian disebut perkataan Allah itu menunjukkan bahawa Dia sahajalah yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu tanpa bantuan dan pertolongan daripada sesiapa pun.
Sambungan daripada ayat tadi surah Luqman itu, Allah sebut pula ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kamu wahai manusia daripada tiada kepada ada, daripada kematian kepada kebangkitan. Ibarat kalau nak bangkitkan sekalian manusia yang telah dimatikan itu, ibaratnya kata Allah hanya membangkitkan seorang saja daripada kamu. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuan-tuan, ada orang bertanya, Ustaz, apa kaitan hari kebangkitan dengan Allah menyatakan sifat dia sebagai maha mendengar lagi maha melihat? Saya nak kata beginilah tuan-tuan, berdasarkan pandangan para ulama, dalam kehidupan kita hari ni tuan-tuan, yang kita kata 60 tahun, 70 tahun, boleh jadi ada yang lebih singkat, Allah jemput lebih awal. Zaman Covid ni, ramai anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu. Hampir 4,000 lebih kes tuan-tuan. Kematian kita kerana Covid di Malaysia ni lebih kurang 28,000 kes. Yang anak-anak menjadi yatim piatu hampir 4,000 lebih kes. Tuan-tuan bayang, hari pertama meninggal ibu, kemudian selang 2 hari meninggal bapa. Anak tu tinggal 4-5 orang, macam yang kita dengar baru ni. Yang paling sulung baru 12 tahun, yang paling kecil baru 3-4 tahun, 5 beradik. Yang isteri ketika mana dimasukkan ward ICU itu pun dia tak tahu yang suami dah meninggal sebelum itu, 2 hari sebelum itu. Sebab waktu itu dia baru nak ditidurkan, dan dia pun tak tahu macam mana nasib suami dia. Takdir Allah, dua-duanya suami isteri ni meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak yang masih kecil. Jadi saya nak kata, berdasarkan pandangan para ulama, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kadang-kadang banyak benda yang kita lupa. Kalaulah orang tanya kita apa yang kita buat lebih kurang 18 tahun dulu, jam 3 petang hari Selasa, dekat sekian-sekian tempat, ada boleh jawab tuan-tuan? Jaranglah, melainkan betul-betul memori dia sangat kuat dan hebat. Tetapi pada catatan kitab amalan kita itu ada dalam rekod yang telah ditulis oleh para malaikat, nanti akan dibentangkan pada hari kiamat. Jadi sebab itu Allah mengatakan dirinya sebagai Dia maha mendengar apa yang kamu katakan sepanjang kehidupan kamu, dan Dia maha melihat apa yang kamu lakukan sepanjang kehidupan kamu. Kita tunggu sekejap untuk laluan azan. La ilaha illallah.
La ilaha illallah rabbah zina wa salam ala sayyidina Muhammad wa sallam innaka la tersambung sikit lagi tuan-tuan. Seterusnya ayat ini menyatakan tidak ada sesuatu pun di alam ini wujud dengan sendirinya melainkan mesti ada penciptanya. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu wujud. Jadi kalaulah kita perhatikan alam ini tuan-tuan, daripada bumi yang kita berada di atasnya, kemudian langit yang berada di atas kepala kita, seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, termasuklah kita manusia ini, sudah pasti ada yang menciptakan. Kerana itu bila kita sebut alam semula jadi, itu pun dari satu sudut tak berapa nak tepat, kerana dia tidaklah semula jadi, melainkan dia dijadikan oleh pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada dan tanpa sebarang contoh dan panduan sebelumnya. Kita dah bincang hari itu dalam surah Al-Mulk, bila Allah menyatakan Allah ciptakan bintang, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah jadikan langit itu 7 lapis. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, dan kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Jadi tuan-tuan, kita hari ni, manusia ni, kita nak cipta sesuatu, invent sesuatu, nak create sesuatu, biasanya akan berdasarkan contoh. Hari ni kenapa kita ada lampu? Kerana mengambil daripada apa yang ada pada bintang yang bercahaya di malam hari di langit dunia itu. Kalau kita kata apalah tuan-tuan, apa lagi ciptaan-ciptaannya, kapal terbang, mengambil inspirasi mungkin daripada burung-burung yang terbang. Jadi maksudnya atas ciptaan manusia itu dia ada contoh sebelum, tetapi tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah dia sebagai Al-Khaliq, sebagai Maha Pencipta. Pada ayat ini Allah sebut pula fi sittati ayyam. Allah jadikan langit, bumi dan apa antara keduanya itu dalam tempoh 6 hari. Kenapa 6? Kenapa tidak 7 misalnya? Kenapa tidak masa yang lebih singkat? Sebab kita baca beberapa ayat, Allah ni bila berkehendak sesuatu, Allah boleh jadikan sekaligus on the spot. Antaranya kita baca surah Yasin, hujung ayat, hujung surah 2 yang akhir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendakkan sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kun, jadilah, maka perkara itu jadi. Masya Allah kana, ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak berlaku maka berlaku, dan apa yang Allah tak izinkan berlaku maka dia tidak akan berlaku. Kita tengok satu berita, seorang abang ni datang lori daripada belakang hentam tuan-tuan. Maknanya lumrah, kalau kita kata adat, kita tengok kereta Myvi kuning tu, bila datang lori tanah daripada belakang, rempuh dia, Masya Allah, kita kata mati dah kawan ni. Elok pula orang lain dengan orang ramai ni tuan-tuan boleh tolong pula. Dah kemek dah kereta ni, dah macam tin melo dah. Keluar abang ni. Dan orang tanya pula, apalah amalan abang ni. Jadi kita ni tuan-tuan, wallahualam, kadang-kadang atas amalan kita yang tertentu, mungkin atas asbab itu Allah selamatkan kita daripada musibah. Ini yang kita tidak tahu.
Boleh jadi sedekah kita RM1 subuh pada pagi hari itu menyelamatkan kita daripada musibah yang besar. Itu kita tidak tahu. Jadi dalam kes tadi misalnya tuan-tuan, kita katakan malam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan jadi. Jadi dalam konteks ayat ini, para ulama mengulas, contohnya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, antara hikmah Allah mencipta segalanya dalam masa 6 hari untuk mengajar manusia supaya dapat mengurus kehidupan dunia ini dengan sistematik, maknanya dengan teratur, tersusun, tidak tergesa-gesa. Tuan-tuan bayang kalau kita bangun subuh pagi esok, bangun-bangun dah pukul 6.30 pagi, dah kelam kabut dengan subuh dah lewat, nak pergi pula kerja, jangan jalan jam. Beza dengan orang yang bangun lebih awal, katalah pukul 5 pagi dia bangun, dia ambil wuduk, dia mandi, solat sunat Jumaat esok, sunat hari Jumaat, kemudian dia tahajud mungkin, lepas tu dia bergerak ke surau rumah Allah, kerana esok ada sujud sajadah dalam solat subuh itu. Jadi kita nampak orang yang boleh kontrol masa itu, maksudnya dia susun kehidupan dia, orang ni orang yang tenang. Dia tak jadi orang yang gopoh gapah, tak tentu ala. Dan orang tenang ni pasti akan menang. Suatu bila kita berada dalam keadaan gopoh, yang tergesa-gesa, banyak perkara yang kita akan terlepas pandang. Ini yang kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, berapa banyak kes yang anak-anak yang tak perasan ada dekat seat belakang. Oleh kerana dah terlambat bangun nak ke tempat kerja, bimbang panckat warna merah tuan-tuan, rupanya anak tak dihantar lagi ke taska. Sampailah di pejabat, berjam-jam dalam kereta, sampai ke petang anak dah meninggal dunia. Ini yang kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kelupaan, gopoh gapah yang tidak berasas ini. Dan kata Nabi SAW, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan, rawahu Tirmizi. Berhati-hati itu daripada Allah, dan gopoh gapah dan tergesa-gesa daripada syaitan. Samalah tuan-tuan kalau kita contoh datang sembahyang isyak ni, kalau kita katalah dah terlewat, tak ke berlagi-lagi tuan-tuan, katalah pula depan sana tu licin, mau ada yang tersadung tuan-tuan. Yang saya ingat ada satu kes, dia nak mengejar tayat akhir sebelum imam bagi salam ni, dia boleh sound pula imam, tunggu saya, Allahu Akbar. Saya agak imam pun tak khusyuk tuan-tuan. Dia boleh sound imam tu, dia kata, imam tunggu saya, Allahu Akbar. Jadi saya nak kata tuan-tuan, itu akibat bila kita ni tergopoh gapah, tergesa-gesa, habis orang ni semua terkesan. Jadi apa salahnya kita berada dalam keadaan tenang, kita susun kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan setiap gerak langkah kita di dunia ini, agar kita beroleh kesejahteraan di akhirat nanti, insya-Allah. Maka saya rasa setakat itu dululah pada malam ni. InsyaAllah kita akan bahas nanti apa yang dimaksudkan dengan 6 hari. 6 hari itu merujuk kepada apa? InsyaAllah pada kuliah akan datang, panjang umur. Kita berjumpa lagi tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.